Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap orang ada jodoh dan ada yang tak ada jodoh. Ada yang lambat jodoh, ada yang jodoh berkali-kali, lepas satu jodoh, lepas satu jodoh, lepas kahwin cerai, kahwin, jodoh banyak. Ada yang langsung tak ada jodoh. Ada satu makcik datang jumpa saya, minta saya carikan jodoh, umur 70. Siapa nak kat tangan? 70 umur dia. Ustaz, tolonglah carikan. Dapat seorang pun jadilah. Kita nak merasa. Nak merasa makcik. Kawan makcik ada yang nak nikah 3 kali 4 kali Ustaz. Makcik seorang pun tak ada orang. Saya kata makcik ingat seronok ke kahwin makcik. Sebab tu Allah tak bagi makcik kahwin. Senang makcik weh. Tak bangun pukul berapa bangun lah. Tak masak ke tak masak tak payah, tak apa makcik. Ada sebab. Yang mana dah kahwin, alhamdulillah, pahala banyak. Ada yang jodoh tak kesampaian, dah pasang kemah, dah tempah kanopi, caterer pun dah datang, dah nak berhidang, tiba-tiba pengantin tak datang. Nak ayat qadhi dah letak songkok atas lantai dah. Bila pengantin nak datang? Cancel. WhatsApp sampai. Ni banding. Dah balik kampung mak, dia tak nak kahwin mak. Mak saudara dia kata, dah tahu Pak Wo tunang kau tu balik kampung, kau pergilah cari di kampung. Jauh makcik. Di mana? Afrika. Oh sudah dia kata. Memang tak tercari pun, jauh gila tu tahu. Jodoh tak ada. Apa nak buat? Menong je lah. Ada yang jodoh sampai sekarang. Abang-abang depan saya ni ada yang dah kahwin 40 tahun. Ada yang 35. Ada yang mungkin dah 50 tahun. Allah Ta'ala kekalkan jodoh. Ini di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Muka isteri dengan muka suami pun dah sama dah sekarang. Dah lama sangat kahwin. Orang panggil serasi. Batuk pun sama. Dua-dua serupa batuk. Berjalan pun bongkok, dua-dua sama je tu. Kegemaran pun sama dua-dua. Tak bercakap tapi saling faham. Ini hebatnya kahwin. Bukan cakap petang-petang tengok televisi, tengok suamiku sewel. Saya keluar bilik air, saya tengok TV, suamiku sewel. Ambil spek mata. Oh, suamiku sweet, aku fikirkan sewel. Mata rabun kau pun nampak sebab sewel dengan sweet dekat-dekat serupa dia. Cuba tengok suami isteri yang dah lama kahwin. Bukannya bercakap, diam. Isteri bangun, bawa kopi. Sebab batuknya payah nak kopi, tak payah minta. Ini nampak tak? Kalau batuknya pendek sikit sampailah teh. Kalau batuknya lagi pendek terus masuk bilik. Cepat. Besok Jumaat tu kena. Faham, tak payah ngajak pun tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Allah, inilah nama dia jodoh. Allah Ta'ala sebut wa min ayatihi, dan di antara tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min nafsin wahid azwajan, daripada diri kamu, min nafsin, daripada diri kamu sendiri, kalangan kamu sendiri, azwajan, diciptakan kita berpasang-pasangan. Subhanallah. Maknanya kahwin ni tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, bukan benda kecil. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kahwinlah kamu. Berapa banyak ayat tentang kahwin tuan-tuan, daripada surah Al-Baqarah lagi.
Cerita bab kahwin. Subhanallah. Ada orang komplain, Ustaz Kazim tu asal ceramah je bab kahwin. Dah tajuk yang dibagi kepada saya kahwin, saya hurailah kahwin. Ustaz Kazim tu asal ceramahnya bab jodoh. Iyalah dah tajuknya kalau dah jodoh. Takkan saya nak cerita bab umrah. Tu namanya kalau dah bodoh. Tajuk kalau dah jodoh dihurainya bab umrah. Apa kejadah tu ni? Tuan-tuan, Allah Ta'ala nak bagi kita pahala. Kalau jodoh tak ke mana, adinda idaman kanda, walau gelap alam maya, ku cari dinda baru jumpa. Kalau jodoh tak ke mana? InsyaAllah kalau ada jodoh akan disambung musim ke yang terbaru. Dah lama dah stop. InsyaAllah bulan 3 ni disambung balik rakaman ni. Dan sebelum kalau ada jodoh dikeluarkan, akan dikeluarkan rancangan baru. Nama dia TMJ. TMJ, Tazkirah Malam Jumaat. TMJ akan disiarkan pada 2 hari bulan Mac di Astro Oasis. Dan kalau Datuk nak buat rakaman Tazkirah Malam Jumaat di masjid ni pun boleh. Kita buat dalam bentuk macam forum. Ada seorang moderator dan ada 2 orang ahli panel. Dan baru siap 4 recording. Ada 41 rakaman untuk TMJ, Tazkirah Malam Jumaat. Dan saya rasa kalau masjid tuan-tuan nak buat rakaman tu sangat cantik, buatlah di sini tuan-tuan. Akan disiarkan setiap hari Jumaat dan diulang siar pada malam-malam yang lain. Bermula 2 Mac ini. Tuan-tuan, saya nak sebut pada tuan-tuan tentang jodoh kita. Tadi Datuk tanya pada saya, Ustaz dari mana? Saya kata dari Singapura. Pagi tadi saya di Masjid Robita, Singapura. Malam semalam saya di Masjid Taqwa di Bedok. Jumaat saya di Dataran Tampin, Negeri Sembilan. Hari Khamis saya ada di Pulau Pinang. Hari Rabu tuan-tuan saya ada di Shah Alam tu, ada selupa. Saya pun lupa kan. Besok saya balik, malam ni saya balik. Besok saya ada di sekolah. Petang saya langsung di radio RTM Perak. Hari Selasa saya mesyuarat Majlis Perundingan Islam di Bangi pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi saya ada di Ilim, Bangi. Ada multaqa Majlis Perundingan Islam. Saya adalah ahli panel Majlis Perundingan Islam Malaysia. Petang saya ada di Air Tawar, Perak. Hari Rabu saya ada di Melaka. Hari Khamis saya ada di Johor. Hari Jumaat saya ada di Alustar. Hari Sabtu saya balik ke Melaka. Hari Ahad saya ada di Selangor, Perak. Mana ada di rumah? Saya tulis dalam Facebook saya. Saya kata, ya Allah, bagilah saya bertahan. Tinggal besok aja lagi. Sebab dada saya ni tak sihat. Dah dekat 3 minggu tak sihat. Saya bertahan sebab nak jaga jadual. Tadi masa naik kapal terbang, bila kapal terbang tu kan kecil, kelik-kelik. Bila langgar awal tu terkejut, pedih. Saya kata, ya Allah, bagilah tahan. Habiskan masjid malam ni, besok aku nak pergi hospital. Tak sihat tu. Tapi tak sihat pun tetap saya nak ceramah. Tuan-tuan, anak saya yang paling kecil ada kat sekolah sains, tingkatan 1, baru masuk asrama.
Tiap-tiap hari telefon mak dia, mak bila nak datang, mak bila nak datang. Ayah tak datang mak. Saya jarang ada di rumah. Saya dah kahwin. Saya kahwin tahun 94. Maknanya dah 23 tahun. Isteri ustaz tak marah ustaz? Setakat ni dia nak marah pun tak. Tak marah pun tak. Tadi masa saya nak sembahyang maghrib dia telefon. Abang, malam ni ceramah jangan kuat-kuat sangat. Kalau sakit terus pergi hospital je. InsyaAllah. Pergi tau. InsyaAllah. Doakan abang selamat. InsyaAllah. Tuan-tuan, apa perjanjian saya waktu saya bertunang dengan dia? Saya bertunang dengan dia umur 22. Belum habis belajar. Mak saya kata kahwin. Baik. Mak muda lagi mak. Kahwin. Baik. Tak bantah. Mak duit tak ada mak. Mak bayar. Baik. Nanti bayar balik. Baik mak. So, masa itu tidak ada handphone. Tak ada. Bawa duit shilling, cari public, telefon dia di Kedah. Saya kata nak ke kahwin dengan saya? Saya ni penceramah. Dia kata tak ada masalah. Tak ada masalah. Punyalah seksa nak cari telefon. Bawa duit shilling, jumpa pondok, telefon tak ada. Pondok je ada tuan-tuan. Public dia tak ada. Tinggal phone je ada. Dia kata tak ada masalah. Saya kata saya jarang ada di rumah. Nanti awak susah. Tak apa, saya terima. Okey, selesai masalah. Itu pokok nombor satu. Akak-akak kena terima siapa suami akak, suami kena terima siapa isteri suami. Kalau kita terima yang ini, selamat. Tak payah nak mengadu. Ustaz, akak nak mengadu ni ustaz. Kenapa? Suami akak tak duduk di rumah. Akak yang buat kerja semua ustaz. Suami akak kerja apa? Driver lori ustaz. Seminggu 3 hari yang di rumah ustaz. 4 hari jalan aja. Memanglah driver lori kerjanya atas jalan kak. Mana ada driver lori duduk atas katil? Abang kerja apa? Driver lori. Salah tu driver katil. Kalau akak nak suami yang 24 jam ada di rumah, kahwin dengan orang lumpuh. InsyaAllah ada di rumah. Ada suami awak, ada di rumah tak mana pun. Dia kerja apa? Stroke. Pergi hospital cari orang stroke. Dah kahwin belum? Belum, kahwin. Elok aja. Suami akak-akak ni bukan stroke, bukannya lumpuh. Dia kerja polis, dia kerja cikgu, dia bekerja. Kena faham. Serupalah abang-abang, isteri abang-abang ni cikgu sekolah. Bila balik kerja, dia tak akan duduk diam. Dia kerja buat kerja sekolah. Kau ni tak kerja duduk diam ke? Kalau nak kerja, tak ada kerja, kahwin dengan orang nganggur, senang. Kerjanya beranak aja. Kalau kita faham konsep macam itu, senang. Isteri kita imam, suami kita imam. Isteri kena faham. Pukul 5 dah kena bangun. Abang, awal lagi. Aku nak baca subuh lah, dia suruh sejadah kata dia. Abang tolong orang lain lah bang. Tak boleh kata dia. Faham itu. Tuan-tuan lagi untung daripada saya. Seulang balik. Tuan-tuan lagi untung daripada saya. Saya ni cakap soal keluarga bahagia dalam TV. Bercakap jodoh dalam TV. Bercakap bak kahwin, bak bapak, bak anak, bak suami dalam TV. Setiap hari Jumaat 6-2 minit petang Pak mau buat kopi. Cuma saya tak buat je tu.
Pak moga kopi bersama Ustaz Kazim bayar kalau saya buat. Kompong laku kopi itu tuan. Saya tak buatnya. Tapi hakikatnya tuan-tuan lebih baik daripada saya. Hakikatnya tuan-tuan lagi untung daripada saya. Tuan-tuan boleh makan malam tiap-tiap malam dengan anak isteri. Tuan-tuan boleh bercuti Sabtu Ahad dengan anak isteri. Tuan-tuan boleh berjalan supermarket bersama dengan anak isteri. Tuan-tuan boleh berjalan pasar malam bersama dengan anak isteri. Tuan-tuan boleh datang sembahyang berjemaah dengan anak isteri datang masjid. Tuan-tuan boleh tengok tali besen bersama dengan suami isteri, satu keluarga boleh tengok. Untungnya tuan-tuan. Syukurlah. Akak-akak syukur. Sebab ada orang hantar surat pada saya, ajak saya kahwin. Tadi saya dapat surat dari Singapura. Hanya Ustaz Kazim saja yang boleh buka surat ini. Ada 4 pucuk saya dapat. Salah satu suratnya, saya sudi menjadi isteri Ustaz walaupun yang keberapa sekalipun. Allah tak payah. Kalau lah aku boleh tumbuk cermin nikah terbang ni, aku tumbuk aku buang surat ni. Tak payahlah nak kahwin dengan saya. Saya bukannya duduk di rumah. Tak payahlah tuan-tuan, cukup. Saya tak didik pun isteri saya. Ini saya sampai rumah ni, habis ceramah pukul 10.30. Habis ceramah ni tuan-tuan, saya sampai rumah pukul apa? Pukul 2. Singgah tapak makan caputiak. Pak Tam apa nama tu? Pukul 2 sampai rumah. Adakah saya nak ceramah pada isteri saya? Dia buka pintu. Abang baru balik. Ada saya ceramah kat dia, Iza. Allah berfirman, tobatlah orang tak ada lah kamu. Kawan dia muak seorang, kawan dia muak buk tidur. Jangan tuan-tuan. Dia pergi ke dapur baju susu kat saya. Ada dia baju susu tu disebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada tuan-tuan. Akak-akak lagi untung pada saya. Abang-abang lagi untung. Sekarang bulan 2, nak masuk bulan 3. Dah 2 bulan 2017. Baru sekali saya naik kereta dengan isteri saya berdua. Baru sekali. Saya bawa dia pergi makan chicken chop. Saya ajak anak, jom. Nak buat di sekolah ya. Kakak, jom kita makan kat luar. Kakak nak jaga rumah. Mama, jom. Baru pertama kali dalam 2017 saya membawa kereta. Dia diam. Saya tengok apa diam lah. Malu, tak tahu nak cakap apa. Astagfirullahaladzim. Tahun lepas 2 kali tu kan. Abang-abang seronok datang masjid berdua. Besok subuh datang berdua. Pergi kerja datang berdua. Seronoknya. Saya tak rasa tu. Saya tak rasa. Bila cuti pun, saya ajak anak-anak saya berjalan, seorang tak nak. Ajak isteri jom kita jalan, tak nak. Dia orang tak nak ikut. Bukan benci, tapi tak seronok. Saya pergi kenduri kahwin. Bila sampai kenduri kahwin, elok saya nak makan nasi. Yang main kompang 15 orang berhenti tepuk. Ustaz Kazim, 15 orang main gambar. Dia tak tepuk kompang kan. Pengantin tengok, siapa pula dia kata. Sampai nasi saya kering, tangan saya kering, saya ambil gambar tuan-tuan. Lala saya cakap, Mama jualah balik. Sebab tu saya cakap kat abang tadi, abang pergi sendirilah, saya pergi dengan anak-anak. Nampak ni, saya nak makan pun susah. Saya pergi mana pun tuan-tuan, orang nak ambil gambar, orang nak jumpa, orang nak cakap, isteri lari, anak-anak semua lari. Senang-senang ayah seorang je lah.
Sebab tu saya naik kereta lebih banyak dengan driver, dengan PA saya lebih daripada mereka. Bila masa saya dengan diorang? Bila saya sakit, baru dia orang jaga saya. Sebab itu tuan-tuan, abang-abang, akak-akak, jaga isteri baik-baik, jaga anak baik-baik. Jangan jadi saya. Saya terlalu banyak buat kerja. Saya mengajar sejak umur saya 21 tahun. Saya dah ceramah. 21 tahun saya mengajar, tuan-tuan. Daripada naik motosikal sampai naik kereta Iswara, naik kereta Wira, naik kereta Wajah. Mengajar kitab. Berbelas-belas tahun saya mengajar kitab. Saya mengajar 18 tahun, baru televisyen panggil saya masuk dalam TV. Selepas 18 tahun. Bayangkan anak-anak muda hari ini tak pernah mengajar kitab di masjid, terus masuk televisyen. Senangnya hari ini, tuan-tuan. Saya buat kerja, tuan-tuan, macam-macam. Jadi imam, jadi ini, jadi itu. Saya buat sekolah. 2005 saya daftar sekolah. 2006 sekolah saya siap. Sebuah surau, dalamnya ada kelas, dalamnya ada pejabat, dalamnya ada surau. 2006. Sekarang sudah 2017. Sudah 11 tahun. Daripada pelajar saya 8 orang, sekarang pelajar saya 1000 orang. Daripada pekerja saya seorang, sekarang saya ada staf 68 staf. Daripada surau, sekarang saya ada pondok 300 buah. Saya ada asrama tahfiz, saya ada asrama pondok remaja, saya ada macam-macam. Selama 10 tahun saya bertungkus lumus siang malam berceramah. Seluruh dunia saya ceramah. Siang malam saya tak pernah sebut penat, saya tak pernah sebut letih. Sebab saya mengumpul wang untuk membina sekolah. Saya tak minta duit korporat, saya tak minta sedekah pada pemimpin-pemimpin, saya tak minta duit pada kerajaan, saya tak minta duit pada pejabat zakat, pejabat agama, sekupang pun saya tak minta. Saya tulis buku, jualan, buat sekolah. Saya masuk televisyen, bayar royalty, masuk sekolah. Tuan-tuan panggil saya ceramah, tuan-tuan bagi sagu hati pada saya, masuk sekolah. Sebab ada orang fitnah saya, Ustaz Kazim tu dia tu kalau bagi banyak dia rekam. Ustaz Kazim tu mata duitan. Mata saya orang tau, bukan duit. Saya punya konsep saya senang, panggil saya datang, tak panggil saya duduk rumah. Kalau orang kasih sagu hati saya ambil, kalau tak kasih pun saya habis ceramah saya balik. Kalau kasih tak cukup, panggil lagi sekali, saya tak datang. Bukannya susah, tuan-tuan. Tapi saya tak minta duit parti politik, saya tak minta duit kerajaan, saya tak minta duit korporat. Saya jual barang, buat kopiah, buat baju, buat buku, buat ubat-ubatan, jual. Saya telah siap sekolah saya. Saya bekerja siang malam pagi petang. Zap, jantung sampai. Tengah duk ceramah, nasib baik tak mati juga. Allah sayang lagi. Yang saya rasa sebelum saya kena serangan jantung di Bacuk, Kelantan, apa yang saya rasa sekarang? Pedih, lenguh belakang, lenguh tangan, lenguh pinggang ke bawah, kepala berpeluh, semua saya rasa sekarang. Tapi saya bertahan, ubat bawah lidah. Sebab tu saya tulis dalam Facebook tadi, bagilah saya bertahan. Dah janji dengan Persatuan Anak Melayu Johor, kalau nak masuk hospital pun lepas habis ceramah. Janji. Sebab saya tak nak hampakan orang. Sebab tu isteri saya cakap, abang tak payahlah ceramah dah, berhentilah. Saya cakap, kalau abang berhenti ceramah, banyak orang kata ustaz berehatlah, ustaz berehatlah, ustaz jagalah kesihatan, janganlah ceramah dah. Saya kata saya boleh berehat. Saya peduli apa? Saya boleh berehat.
Saya boleh tidur di rumah, saya boleh tengok televisyen, saya boleh jogging pagi-pagi. Tapi kalau saya berehat, siapa nak tanggung budak-budak sekolah saya 68 orang? Siapa nak bayar gaji? Gaji dia orang sebulan 170,000. Siapa nak bayar? Orang yang kutuk saya, orang yang hentam saya, orang yang boikot saya, sekupang pun tak bagi tukar. Kerjanya fitnah, kerjanya boikot. Saya mengajar bukan untuk saya, untuk 68 orang anak beranak, cucu cicit mereka. Siapa yang nak tanggung budak-budak sekolah saya, anak-anak yatim fakir miskin? Berpuluh-puluh fakir miskin, beratus anak yatim. Kalau saya berhenti, tutup sekolah saya. Sebab itu bila saya sakit hari itu, saya ada urap-urap nak serahkan sekolah saya pada Jabatan Agama. Tapi bila saya fikir-fikir balik, biarlah, selagi aku hidup, aku buat kerja ni. Biar aku mati dalam keadaan buat kerja dahulu. Isteri saya kata, abang, berhentilah ceramah, tak payahlah ceramah, kita dah tua, kita duduk diam-diam. Saya kata, mama, abang ni pahala tak banyak. Inilah satu-satunya cara nak dapat pahala. Yang kedua, abang pahala dengan bapa tak banyak, pahala dengan arwah ayah tak banyak. Mudah-mudahan pahala ni dapat kongsi pada arwah ayah dengan arwah mak. Nak balas jasa mak dengan ayah. Yang ketiga, mama, apa yang ayah mengajar daripada Malaysia ni sampai Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak, Australia, New Zealand, seluruh dunia saya ceramah, pahala dia mama pun dapat. Mama tolong jaga anak ayah, mama tolong didik anak ayah, mama tolong jaga makan minum ayah, mama tolong jaga ubat makan pakai ayah, mama pun dapat pahala. Tiap-tiap kali ayah mengajar, mama dan anak-anak pun pahala. Yang keenam, saya cakap kat dia. Yang kelima, mama, ayah ni banyak dosa. Mudah-mudahan bila ayah mengajar, ayah keluar dalam TV, ayah tulis buku, ayah ceramah, simpan dalam YouTube, simpan dalam internet. Bila ayah mati nanti orang masih baca. Bila ayah mati nanti orang masih tengok. Bila ayah mati nanti, anak-anak murid ayah yang berjuta di Malaysia ni akan mengamalkan ilmu yang ayah ajar. Mudah-mudahan itulah yang melapangkan ayah dalam kubur. Tuan-tuan beruntung dapat suami siang malam boleh jumpa di rumah. Abang-abang beruntung boleh jumpa isteri dan anak-anak siang malam. Jadi tuan-tuan, jaga baik-baik isteri, jaga baik-baik suami, jaga baik-baik anak. Jangan jadi macam saya. Sangat jarang dengan mereka, sangat kurang dengan mereka. Cuma saya ganti kasih sayang tadi. Mudah-mudahan ada pahala atas apa yang saya buat. Saya minta maaf jika terkasar bahasa tuan-tuan. Doakan saya sihat, insya-Allah saya boleh ceramah macam biasa. Mudah-mudahan saya tak masuk hospital. Doktor cakap kalau kali ini sumbat lagi sekali, dada saya kena buka, jantung saya kena operate. Jadi saya tak naklah ada tulang ikan kat badan saya tu. Biarlah saya sihat, insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya, dapatkanlah produk-produk di bawah sana, Pusat Pendidikan Al-Barakah. Tuan-tuan boleh beli dan sedekah tangan di sekolah saya. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas di atas perkongsiannya sebentar tadi. Semoga segala intisari intipati daripada penyampaian Datuk Ustaz Kazim kita dapat beroleh manfaat daripadanya, insya-Allah. Jadi sebelum mengakhiri majlis, saya ingin membuat pengumuman bahawa untuk para jemaah, pihak Persatuan Anak Melayu Johor Wilayah Persekutuan dan Selangor ada menyediakan goodies bag yang akan diberikan kepada semua hadirin yang hadir pada malam ini. Jadi bila pulang ke rumah, pastikan tuan-tuan dan puan-puan mengambil goodies bag tersebut di bahagian luar sebelum nak keluar kepada masjid ini.
Jadi bagi mengakhiri majlis kita pada malam ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin-hadirin sekalian kerana berjaya hadir pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi saya akhiri majlis kita pada malam ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala